Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama sekali kita panjatkan puja dan syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufik Allah, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan lagi kebaikan demi kebaikan oleh Allah. Pada zaman yang akhir ini, jika mana akidah kita tidak kuat, maka tatkala itulah kita berada dalam kebinasaan. Tatkala pegangan akidah kita terlalu rapuh, maka kita berada di dalam kehancuran. Kerana orang yang mempunyai akidah yang kukuh, dia yang selamat, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang asing itu orang yang masih dapat mempertahankan akidah yang tahqiq semasa keadaan fitnah itu berada di sekeliling dia. Fitnah iman itu berada di sekelilingnya, tetapi dia masih lagi dapat mempertahankan akidahnya. Seseorang yang masih dapat mempertahankan akidahnya, maka tanda dan alamatnya iaitu kesempurnaan agamanya, sempurna agamanya. Begitulah tanda ataupun zahir pada seseorang yang kukuh akidahnya, tahqiq akidahnya. Kerana ini yang disebut oleh ulama tauhid. Sebab itu saya selalu ulang di dalam kuliah-kuliah saya, Allah tidak menanyakan kepada kita kelak berkenaan dengan harta kita, jawatan kita. Tetapi perkara yang ditanya pertama sekali adalah akidah kita, iaitu man rabbuka. Kerana perkara itulah seawalnya ditanya kepada kita semasa di alam roh. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka Allah memberikan kita ruang dan peluang untuk hidup ini sebagai satu ujian. Sejauh mana kita masih lagi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitnah yang berada di keliling kita, atas, bawah, kiri dan kanan, masih tak lagi kita berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita berpaling daripada Allah, berpaling daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan zaman ini yang Nabi nyatakan kepada kita, yang mana umatnya akan mengikut selain daripada Islam, yaitu Yahudi dan Nasara, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta.
umat akhir zaman akan mengikuti langkah itu. Orang yang selamat adalah orang yang benar-benar yakin dengan Allah. Orang yang benar-benar percaya yang Islam ini sempurna. Jika mereka mengambil Islam itu sebagai ad-dinnya, selamat. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Yang diterima oleh Allah adalah Islam. Daripada sudut kehidupannya, cara dia beramalnya tak lari daripada tuntutan agama Allah. Hidup ni mudah tuan-tuan, tetapi untuk menghadapi selepas daripada hidup ini susah. Kerana selepas daripada hidup ini ada satu lagi kehidupan yang menentukan sama ada kita benar-benar hidup atau tidak. Jika kita tak benar-benar berada pada tempat yang sebenarnya pada sisi Allah, nanti kita tidak boleh mendapat sebenar-benar hidup selepas daripada kehidupan ini. Sekarang kita hidup, nanti kita akan menghadapi satu kehidupan yang sebenar. Sekarang kita hidup, tetapi kita akan menemui satu titik noktah, iaitu kematian. Selepas daripada kematian itulah akan berlakunya sebenar-benar kehidupan. Sama ada kita benar-benar dapat merasai kehidupan ataupun tidak. Jadi orang yang benar-benar dapat merasai kehidupan dia adalah orang yang selamat. Orang yang benar-benar dapat mempertahankan pegangannya. Orang yang benar-benar yang disebut oleh Rasulullah, fatuba lil ghuraba, tetapi golongan ghuraba ini sedikit. Mereka ni tidak memandang kepada selain Allah. Mereka tak bergantung selain daripada Allah. Bukan yang dihimpunkan adalah harta, makanan yang menyelamatkan mereka, harta yang menyelamatkan mereka, pangkat yang menyelamatkan mereka, sebab mereka tidak ada masa memikirkan keadaan itu. Kenapa tuan-tuan mereka tidak memikirkan perkara itu? Kerana mereka tahu bahawa perkara itu telah dijanjikan oleh Allah. Makanan telah dijanjikan oleh Allah. Cara mana makanan itu bukan hak bagi hamba. Harta itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perkara yang mereka risaukan adalah akidah mereka. Jika perkara itu tidak tepat dan tidak benar pada sisi Allah, apa yang akan datang juga tidak benar. Apa yang akan datang juga tidak benar. Orang kafir, Allah bagi makan dan Allah bagi harta dan rezeki, tetapi daripada jalan yang tidak benar. Lalu natijahnya tak benar, tuan-tuan. Hasil daripada apa yang mereka dapat tidak benar. Orang mukmin pun Allah bagi itu juga, tuan-tuan, tapi natijahnya benar, jalannya benar, hasilnya benar. Inilah yang mereka fokuskan. Jika aku tidak benar pada sisi Allah, benar ini kalau kita letakkan kepada bahasa Arab dia sidik. Jika kita berterusan dengan sifat sidik, tuan-tuan, di dalam Allah, di dalam akidah, kita akan dapat semua perkara yang benar, dapat semua jalan yang benar, hasil yang benar. Dan tatkala kita mendapat akan perkara yang benar, natijahnya jadi benar. Dan ketika kita beroleh natijah yang benar, hasil yang benar, maka di sana besok kelak kita akan mendapat kehidupan yang sebenar. Ini yang difikirkan oleh ahlul muhakkikin, ahlul muwahhidin. Sebab mereka tidak menumpukan pada kehidupan ini, yang mereka tumpukan pada kehidupan yang akan datang. Karena kehidupan ini adalah sebagai satu ujian, imtihan, peperiksaan seorang hamba kepada Tuhannya.
Kita lulus atau kita tidak lulus dengan imtihan ini, dengan ujian ini. Sebab itu kadang-kadang kita terlupa yang kita sentiasa di dalam ujian daripada Allah, imtihan, peperiksaan. Sentiasa dalam kita menjawab setiap soalan. Kehidupan ini satu persoalan. Kehidupan ini tuan-tuan satu persoalan, satu pertanyaan yang perlu kita jawab dengan betul. Kalau kita berniaga, maka adanya persoalan, apakah kamu berniaga mengikut kehendak Allah? Jika benar jawapannya, jawapan ini akan benar jika pelaksanaan kita, amalan kita benar. Ibadat begitu juga. Betul ke kita ini beribadat kerana Allah? Maka pelaksanaan itu menentukan jawapannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini tuan-tuan yang ditakuti oleh mereka yang benar-benar tahqiq dengan akidah ini. Itu yang kita harapkan kerana kita berada di hujung-hujung. Hujung ni tuan-tuan, kita tak tahu apa yang berlaku. Sekejap berlaku puting beliung, sekejap berlaku air itu naik, sekejap ini dan sekejap itu. Tuan-tuan, inilah yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Jika mana bintang-bintang ini lari daripada tempat yang benar, paksinya, maka alam ini akan jadi gila, tuan-tuan. Dia tak duduk tempat dia. Yang ni lari, yang ni lari, bintang ini lari, maka alam ini jadi gila dan cuaca jadi gila. Dan kita sebutkan satu bencana. Ada orang pernah bertanya dengan saya bukan pakar astronomi, tuan-tuan, sebelum saya masuk kitab ni. Saya bukan pakar bintang. Mereka mengkaji tentang satu hari negara-negara timur ini akan berlaku cuaca sejuk dan mungkin salji. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir sejenak. Ketika matahari ini terbit sebelah barat, ketika itu apakah dia telah beralih keadaan yang timur menjadi barat dan barat menjadi timur? Negara yang dulunya barat bertukar menjadi timur. Negara yang dulunya timur menjadi barat. Negara yang dulunya, tuan-tuan, sejuk, sekarang menjadi panas, semakin panas, semakin panas. Kutub utara, kutub selatan, ais semakin cair. Bermakna, tuan-tuan, matahari telah mula bergerak ke arah barat. Tapi orang menafikan. Kerana kita tidak mahu percaya dan menolak. Yang mana dunia ini hampir dikiamahkan oleh Allah. Golongan yang akidahnya tahqiq sahaja. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang beriman pada yang gaib. Mereka ini benar-benar berada di dalam keadaan yang menjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang dikatakan golongan mahfuz. Dipelihara oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Apakah kita, tuan-tuan, yang masih berakal ini tidak memikirkan keadaan ini dan tidak pernah terfikir dalam akal fikiran kita? Inilah yang saya katakan kasih sayang Allah. Allah tidak terus menghancurkan bumi ini, tetapi diberikan kita peringatan demi peringatan. Dan peringatan itulah tanda yang disebutkan daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Boleh tuan-tuan Allah terus hancurkan bumi ini dengan tidak payah memberikan kita tanda, tetapi Allah sayang kita. Nabi bagi tahu kepada kita, jika zaman ini sampai begini keadaannya, jika zaman ini sampai begini keadaannya, begini tandanya. Tanda dan terus tanda dibagi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita ini bersiap sedia. Sebab itulah Rasulullah bagi tahu orang beriman ni orang bijak. Orang beriman ini orang cerdik. Kerana Nabi pesan kepada kita, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang berakal, orang cerdik ini orang beriman. Man dana nafsahu, mereka sentiasa lawan hawa nafsunya, daripada amarah kepada lawamah. Mereka lawan lagi dan lawan lagi kepada mulhimah. Mereka lawan lagi terus menjadi nafsu mutmainnah, supaya mereka dapat duduk pada tempat hamba yang diredai oleh Allah. Ini usaha mereka. Mereka usaha untuk menjadi hamba yang terbaik pada sisi Allah. Ini harapan kita tuan-tuan, harapan kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala, mabadi yang kedua, tempat ambilnya ilmu tauhid ini. Tempat ambilnya ilmu tauhid ini iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Ilmu tauhid ini bukan ilmu yang direka oleh ulama tuan-tuan, tak. Ilmu yang diterbitkan, diambil daripada Al-Quran, daripada hadis. Sebab itu setiap sifat 20 ini ada dalilnya. Sifat wujud ini dalilnya. Sifat kidam ini dalilnya. Sifat baqa ini dalilnya. Supaya tuan-tuan kita ini bertambah yakin dengan Allah. Kita bukan duduk zaman hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita terus yakin, kita terus percaya. Kita kena tanya, berapa puluh tahun kita telah sebut la ilaha illallah. Kita kena tanya, berapakah peratus yakin kita dengan Allah, dengan kalimah itu. Walhal puluh tahun tuan-tuan kita meratit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang saya katakan. Abdullah bin Ubay juga la ilaha illallah, tapi dia tak percaya dengan Allah, dia tak percaya dengan Nabi, tuan-tuan. Kita tak mau zikir ini hanya menjadi zikir tetapi tidak menjadi akidah. Kita nak kalimah la ilaha illallah ini menjadi zikir kepada diri kita, langsung menjadi akidah di dalam qalbun kita. Sebanyak kita berzikir, sebanyak itulah kekuatannya. Lagi banyak kita berzikir, lagi kuat akidah kita. Bukan semakin kita berzikir la ilaha illallah, akidah kita semakin rapuh. Kita masih bertuhankan selain Allah lagi. Kita masih berpegang selain Allah lagi. Kita masih mensyirikkan Allah lagi. Sebab itu, apabila kita bertuhankan Allah, kita akan 100% bergantung dengan Allah.
Kerana alat ini tidak memberi bekas, asbab ini tidak memberi bekas. Apa asbab? Ini makhluk ini asbab, tuan-tuan. Dia tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salahnya bukan asbab itu. Yang salahnya kita telah berpaling. Sepatutnya kita bergantung, berpegang, yakin dengan Allah. Tapi kita telah berpaling, jadi bergantung, berpegang dengan asbab ini selain Allah. Kita jadi bergantung dengan harta kita. Kalau tak ada harta tak boleh buat apa. Kalau tak ada duit susah. Sebab itu sekarang ni kalau kita tengok dalam media masa, tuan-tuan, kita diwawarkan dengan apa? Masyarakat wawarkan dalam media masa, simpan makanan, kerana nanti akan berlakunya kelaparan, kebuluran. Simpan. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, yang tak kebuluran dan kelaparan ni orang mukmin aja. Simpanlah macam mana makanan, sebanyak mana makanan yang kita simpan. Kita tetap lapar. Melainkan orang yang beriman. Kerana yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang beriman ini tidak akan lapar sebelum datangnya Dajjal. Kerana makanan mereka itu pagi tasbih. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan ni telah maklum dengan cerita ini. Dah maklum dah. Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar selalu ceritakan perkara ini di Masjid Durian Burung ini. Tetapi kenapa kita sibukkan selain Allah? Kita masih lagi bergantung, berharap, berpegang sungguh-sungguh. Kerana apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis sebelum Dajjal itu keluar. Jadi yang kita kena perkukuhkan, simpan sungguh-sungguh, jaga sungguh-sungguh adalah akidah kita, supaya kita ini tidak terkeluar daripada golongan orang beriman. Kerana orang beriman sahaja yang tidak lapar, kata Nabi. Paginya dia akan makan subhanallah, petang alhamdulillah, malam Allahu Akbar. Golongan ini yang selamat daripada fitnah Dajjal. Tuan-tuan, itu yang selalu saya katakan, kita berharap agar kita selamat daripada fitnah Dajjal, iaitu dengan kita mengamalkan suratul Kahfi 10 yang di awal, 10 yang di akhir. Tetapi jika mana orang yang membaca suratul Kahfi ini tak percayakan Allah, bolehkah selamat, tuan-tuan? Orang yang beramal dengan surah Al-Kahfi ini mensyirikkan Allah, boleh ke selamat, tuan-tuan? Abdullah bin Ubay baca Quran, mendengar kalam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abdullah bin Ubay ini tak percayakan Nabi. Di mana pergantungan kita? Di mana kepercayaan kita? Di mana keyakinan kita? Kita benar-benar yakin tak dengan Allah sebagai penyelamat kita, yang kita gantung harap? Ini berlaku, cerita ini saya pernah cerita dengan tuan-tuan tentang perkara yang berlaku kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika ia sedang berehat di bawah pokok yang rendang. Datang satu suara mengaku bahawa dia adalah Tuhan. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalam Allah bila harfin bila sautin. Tak ada huruf, tak ada suara, kata Syekh Abdul Qadir.
Lalu ketawa iblis, tuan-tuan. Iblis berkata kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh Abdul Qadir, ilmumu telah menyelamatkan kamu, mujurlah kamu ni alim, dia kata. Ketawa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Dalam halus, engkau ingin menipu aku juga, dia kata. Sebenarnya yang telah menyelamatkan aku adalah Allah, bukan ilmuku. Kerana ramai orang yang berilmu tetapi tewas. Ramai orang yang tahu tetapi tidak percaya. Kita tahu tetapi kita tidak percaya. Yahudi dan Nasara, mereka tahu tetapi mereka tidak percaya. Mereka mengakui tuan-tuan, Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi akhir zaman. Tapi dengan keegoan, kesombongan mereka tidak percaya. Sombong, tuan-tuan. Kenapa sombong? Aku boleh hidup sebab aku ada duit. Aku boleh hidup sebab aku ada pangkat. Aku boleh hidup sebab aku ada kawan-kawan yang berkuasa. Tetapi dia lupa, dan dia tak pernah mengatakan, aku boleh hidup kerana aku ada Allah. Dia terlupa yang memberikan dia harta, kudrah, pangkat itu adalah Allah. Dia lupa yang tu pemberian Allah. Inilah tuan-tuan yang berlaku pada akhir zaman. Orang mula menjadi sombong dengan Allah, sehingga dia menidakkan Allah dalam banyak perkara dan banyak hal. Dan inilah tuan-tuan, ulama-ulama sufiah, ulama-ulama yang mana mereka ini kebanyakannya pada 2/3 malam mereka akan menitiskan air mata mereka kerana memikirkan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah apa yang mereka lihat pada zaman ini, mereka akan merayu dengan Allah. Mereka akan menangis kepada Allah kerana memikirkan akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Yang Nabi sebut, mereka ini golongan yang banyak, tetapi mereka ini ibarat buih di laut. Sekali datang ombak, mereka berpecah dan tak jadi apa-apa. Mereka ini tidak ada kegerunan pada hati orang-orang kafir. Umat Islam mula diinjak, dizalimi, satu dan satu. Orang kafir mula berani menginjak-injak, memijak-mijak, menzalimi orang-orang Islam. Kerana akidah orang Islam ini semakin rapuh. Mereka lebih percaya kepada harta, keduniaan, pangkat dan sebagainya, sehingga kan menidakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mabadi ilmu tauhid, kandungannya. Apa kandungan ilmu tauhid ini, tuan-tuan, yang sangat penting untuk kita belajar dan kita tahu? Iaitu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Ilmu ini membahaskan pegangan kita. Betul, benar atau tidak apa yang kita pegang selama ni. Yang kita pegang Allah Maha Kuasa. Benar tak? Betul tak? Kita percaya sungguh-sungguh kepada yang Maha Berkuasa, ataupun ada yang selain Allah dalam hati kita yang berkuasa? Kalau tak ada ini susah, kalau tak ada itu susah, kalau tak ada sekian susah. Tuan-tuan, selalu saya cakap dengan diri saya dan tuan-tuan, dunia ni tak salah. Ambillah, carilah. Tapi jangan sampai lupa Allah.
Pangkat tu tak salah, tapi jangan sampai lupa Allah. Jangan sampai lupa Allah. Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Pangkat tak salah, tapi jangan sebab pangkat kita bergaduh, tuan-tuan, berpecah belah, sehingga menghapuskan amalan puluhan tahun kita hidup ni. Kita hidup 60 tahun disebabkan pangkat yang sedikit yang tak ada nilai pun. Kita hapuskan amalan kita 60 tahun, tuan-tuan. Sayang. Sayang, tuan-tuan, kita beramal 60 tahun hilang macam tu aja. Kita putuskan silaturahim, kita berkelahi sama-sama kita. Kita mula hasad dengki. Habis penat kita semayang, tuan-tuan. Penat kita baca Quran. Penat kita zikir tadarus. Saat umur kita 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun kita berkelahi, tuan-tuan, disebabkan pangkat yang sikit yang syaitan ni, tuan-tuan, dia tidak akan benarkan kita masuk syurga Allah. Lalu dia akan cari macam mana nak menghalang kita supaya kita masuk jannah Allah. Dalam waktu yang terlalu hampir kita nak masuk syurga dah. Umur kita dah, tuan-tuan, dah hujung dah. Dah 70 tahun, dah dekat dengan titik kematian. Kita buat baik. 73 kononnya, kita tak tahu ini secara ilmunya. 73 pada rahsia Allah kita ni dimatikan. Tiba-tiba umur kita 70 tahun, tuan-tuan, kita buat perkara yang menghapuskan seluruh amal saleh kita. Kita bergaduh sama-sama kita, putus silaturahim, hasad dengki. Tuan-tuan, kalau tinggal 3 tahun lagi buat baik, syurga mana yang tak terima kita? Kalau 3 tahun lagi kita buat baik, habis amalan 70 tahun. Kalau tinggal 3 tahun lagi, tuan-tuan, syurga mana yang layak terima kita, tuan-tuan? Syurga mana yang boleh kita masuk? Ini, tuan-tuan, yang ditakuti oleh salafus salih, oleh ulama-ulama. Mereka tak fikirkan langsung tentang kehidupan sekarang. Mereka tahu semua yang berlaku adalah ujian Allah. Aku lulus tak lulus ujian ini? Aku berjaya atau tidak berjaya dengan ujian ini? Supaya di sana aku boleh diterima oleh Allah. Supaya kat sana kalau aku lulus dengan kehidupan dunia, aku dapat sama-sama dengan Rasulullah. Ini yang mereka hajatkan. Ini yang mereka nakkan sangat. Ini yang mereka inginkan sangat. Tuan-tuan, saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan, selama kita hidup ni, berapa kali kita teringin sangat masuk syurga? Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan fikirlah, sepanjang kita hidup, berapa kali kita rasa teringin sangat nak masuk syurga? Manusia fitrah, dia akan teringin nak rumah besar dalam dunia, nak kereta besar dalam dunia, nak harta banyak. Walhal benda yang dia inginkan itu dia akan tinggalkan. Pernah tak dalam hidup kita, ya Allah, aku teringin sangat nak masuk syurga Engkau, ya Allah, boleh tak? Ya Allah, aku teringin sangat nak masuk syurga Engkau, boleh tak? Kalau tak dapat syurga Firdaus pun tak apalah, ya Allah. Dapat syurga ma'wa ke, naim ke, jadilah, ya Allah.
Kita kena tanya tuan-tuan dalam diri kita. Tuan-tuan, segi ilmu dia macam ni. Kalau semasa hidup ni tuan-tuan, kita tak teringin langsung masuk syurga, kita di mana? Kerana ahli syurga Allah, hidupnya sentiasa menginginkan jannah Allah. Tuan-tuan dengar cerita sahabat, tuan-tuan dengar cerita ulama-ulama, tuan-tuan dengar cerita salafus salih. Mereka ni teringin masuk syurga. Mereka nak masuk syurga. Mereka bercerita, mereka berharap. Itu yang keluarnya nazam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ilahi la stulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubata waghfir zunubi fa innaka ghafiru zambil azimi. Ini Imam Syafi'i tuan-tuan. Nazam ini menunjukkan harapan Imam Asy-Syafi'i nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan, berapa kali rasa itu ada dalam diri kita ataupun tak ada rasa langsung. Yang ni saya dan tuan-tuan kena fikirkan. Saya, tuan-tuan kena fikir sama-sama. Sebab takut kita rasa kita orang yang terbaik pada sisi Allah, rupanya kita besok ditolak oleh Allah. Yang ni kita takut. Kita rasa kita dah buat baik dah. Kita dah terbaik dah. Rupanya kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita dah daftar umrah. Tiba-tiba orang tak bagi kita pergi, apa perasaan kita? Duit dah bayar. Visa dah dapat. Tiba-tiba tak boleh pergi tuan-tuan. Kita marah tak? Marah. Kita kata kenapa ni tahan orang nak pergi umrah? Kenapa ni larang orang nak pergi umrah? Kenapa ni? Begitulah keadaannya tuan-tuan. Kita dah nak masuk syurga Allah, tiba-tiba ditahan oleh malaikat. Kau tak boleh masuk. Kita tanya kenapa? Ni dia sebabnya. Kau putuskan silaturahim, kau ada hutang yang masih kau tak bayar, ada orang tuntut kau ada khianat dengan orang dulu masa hidup kau ada zalimi orang tu datang tuntut kau. Tuan-tuan, apa perasaan kita? Apa perasaan kita? Kita dah nak masuk syurga ni, malaikat tahan kita. Tuan-tuan, cuba bayangkan, kita dah nak pergi umrah, ada visa, dah siap beg dah. Nangis kita, tuan-tuan. Kenapa ya kita tak boleh pergi? Apa salah kita ya? Sehingga Allah tak terima kita ziarah Baitillah. Tangisan di dunia ini terlalu sedikit tak dibandingkan besok tangisan di yaumul akhir. Inilah pandangan ulama-ulama sufiah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang mereka pandang, inilah yang mereka risaukan. Apa ketetapan pegangan kepercayaan kepada Tuhan dan kepada Rasul-Rasul. Mereka kuat pegang yakin dengan Allah. Apa yang Nabi cakap, mereka pegang, mereka yakin. Mereka tak bantah langsung. Kuat yakin dengan Allah. Mereka tak ragu dengan Allah. Kalau Allah kata macam ni lah. Tuan-tuan, cuba tanya diri kita. Banyak tak benda yang kita ragu dengan Allah? Yang kita tak percaya dengan Allah? Tuan-tuan, kita kena belajar tuan-tuan sebelum kita mati.
Sebab itu kadang-kadang orang bertanya dengan saya perkara yang sama. Sebenarnya apa? Tuan-tuan pun tahu saya sekarang, saya menolak semua sagu hati masjid yang saya pergi, sama ada jauh ke dekat. Saya tak terima tuan-tuan sekarang. Orang tanya kenapa ustaz kaya ke sampai ustaz tak terima, kan? Orang ingat tuan-tuan, saya pergi kuliah, saya dapat duit banyak. Tak tuan-tuan. Hampir beberapa bulan ni saya tolak semua tuan-tuan. Sagu hati masjid saya tak terima. Orang tanya saya kaya ke? Saya bukan kaya, tapi saya nak belajar. Saya dah terima sampul masjid ini puluhan tahun, tuan-tuan. Tapi apa yang saya tak dapat, saya cuma dapat sampul masjid, tetapi saya tak yakin dengan Allah. Saya jadi tak yakin dengan Allah. Maka sehinggakan satu hari tuan-tuan, saya rasa ketakutan ini. Ketakutannya ketika mana saya dalam keadaan sekarang. Allah matikan saya, macam manalah saya? Sama ada Allah terima saya sebagai hamba-Nya yang benar, yang tahqiq kepada Allah, ataupun saya ditolak oleh Allah. Dunia ni tak risau tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, semakin saya tidak menerima semua sumbangan daripada masjid. Alhamdulillah tuan-tuan, tak pernah lagi jemputan yang saya tak pernah pergi. Tuan-tuan pun tahu kan, saya nak buka satu madrasah di Kampung Gemuruh kan, Kuala Terengganu. Orang tanya, ustaz tak buat lot wakaf ke? Tak, saya kata. Saya kata, jika mana apa yang saya buat ini benar pada kehendak Allah dan Allah redha, pasti Allah perintahkan seluruh makhluknya untuk membantu agamanya. Saya yakin tuan-tuan, saya cukup yakin. Saya cukup yakin tuan-tuan perkara ni, dan saya nak terus belajar dan terus belajar. Dalam pada saya sedang belajar ini, saya dipanggil oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah golongkan saya dalam golongan orang yang benar-benar mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang selalu cakap macam tu. Kita yakin, kita percaya yang Allah ini maha kaya. Allah zat yang maha kaya. Kenapa kita tak boleh yakin kepada zat yang maha kaya? Seorang anak kepada ayah yang kaya, dia percaya dan dia tak risau pun dia nak buat apa, kerana dia percaya ayahnya kaya. Ayahnya millionaire. Ketika dia tak ada duit dan dia putus duit, dia tak risau pun, sebab dia percaya ayahnya banyak duit. Ayah aku kaya, dia kata. Di kawasan ini, ayah aku yang paling kaya. Seorang anak, dia boleh yakin dengan kekayaan ayahnya. Bagaimana kita seorang hamba Allah yang beriman dengan Allah yang maha kaya, tetapi kita tak percaya dengan Allah? Besok kalau kita mati macam mana tuan-tuan? Seorang anak, dia boleh percaya kepada ayahnya yang kaya, tetapi kita seorang hamba yang tahu Allah itu maha kaya, tetapi kita tak percaya dengan Allah yang maha kaya. Jadi macam mana kedudukan iman kita? Usaha itu wajib, tetapi usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas. Saat kita berpegang dan kita mula ragu dengan Allah yang maha kaya, saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Agak-agak boleh tak kita jawab, tuan-tuan? Man rabbuka? Siapakah Tuhan kamu? Boleh tak kita jawab Allahu Rabbi? Kerana masa hidup ini kita meragui Allah. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh jawab Allahu Rabbi, bagaimana keadaan kita? Yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan aman di alam barzakh. Malaikat Zabaniyah akan pukul kita dengan tongkatnya sehinggalah terbanam jasad kita 7 petala bumi, lalu dicongkelkan kembali dan dipukul kembali ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dari beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalilnya, akidah ini ada dalilnya kerana diambil daripada Al-Quran dan hadis. Orang yang percaya dengan Allah, apa yang akan berlaku? Orang beriman, apa akan berlaku? Orang yang takutkan Allah, apa berlaku? Kenapa perlu takutkan Allah? Kenapa perlu bertawakal kepada Allah? Kenapa perlu yakin dengan Allah? Ada perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ni semua orang sambut Isra' Mi'raj. Tuan-tuan, apa yang kita dapat dari cerita Isra' Mi'raj? Puluhan tahun tuan-tuan dengar Isra' Mi'raj. Ataupun kita tahu cerita. Kita tak nak tahu cerita. Kita tak nak tahu cerita. Kita nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar. Kita tak nak tahu cerita. Tahu cerita je tak guna. Bila Rasulullah turun selesai Isra' dan Mi'raj, diceritakan kepada Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar membenarkan seluruh cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ragu langsung, tuan-tuan. Ini natijah cerita itu. Sayyidina Abu Bakar kan dapat as-Siddiq. Siddiq ini sebab apa? Bukan sekadar membenarkan cerita, tetapi Sayyidina Abu Bakar lah yang menjadi teman Rasulullah, yang ikut Rasulullah, yang temankan Nabi hijrah. Hidupnya, tuan-tuan, semua untuk Allah, semua untuk Rasul. Kita tanya diri kita, tuan-tuan, Allah kurniakan kepada kita 80 tahun. Berapa tahunkah kita telah gunakan hidup kita untuk Allah dan untuk Rasul? Berapa tahun, tuan-tuan? Macam Sayyidina Abu Bakar. Benda ni, tuan-tuan, saya tak nak bercerita benda perkara ni, tapi zaman ini dah hujung dah, tuan-tuan. Kita dah duduk ujung sangat lah. Ujung sangat. Ketika saat itu berlaku, kita masih dalam golongan orang yang ragu dengan Allah. Kita tak boleh duduk pada tempat sidik dan tahqiq. Tuan-tuan, jika di saat inilah zahirnya Al-Mahdi, kita orang yang sama-sama Imam Mahdi membunuh orang kafir, ataupun Imam Mahdi akan bunuh kita. Kalaulah saat yang terdekat ini zahirnya Imam Mahdi, apakah kita orang yang dibunuh oleh Imam Mahdi, ataupun kita sama-sama menjadi tentera Al-Mahdi membunuh orang kafir?
Kerana kita tahu keadaan kita, kita tahu kepercayaan kita, kita tahu akidah kita. Kerana syariat yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi, syariat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan berubah. Tak berubah, tuan-tuan. Kalau dalam keadaan kita sekarang, boleh tak kita ini membunuh orang-orang kafir, berperang bersama Al-Mahdi, ataupun kita yang dibunuh oleh Al-Mahdi dan tenteranya kerana sifat kita dan perangai kita. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Nabi tinggalkan kita 1400 tahun, tuan-tuan kan. 1400 tahun lah. Ketika Nabi tinggalkan kita, Islam ni sempurna tak, tuan-tuan? Sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, kan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Nikmat semua dah sempurna. Siapa yang rosakkan agama Allah, tuan-tuan? Kita. Yang telah rosakkan agama Islam itu kita. Yang gaduh ni kita, yang putus silaturahim kita, yang dengki kita, yang tamak kita, yang hasad, yang buka aib orang ni kita, orang Islam. Tuan-tuan, kalaulah hari ini dan malam ini Rasulullah hadir, Rasulullah hidup, Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup, jika ditakdirlah Rasulullah hidup lagi dan Rasulullah hadir bersama-sama kita, Rasulullah tanya kita, wahai umatku, tatkala aku tinggalkan Islam ini dulu, sempurna dah. Kenapa sekarang Islam itu mula rosak? Kita nak jawab apa, tuan-tuan? Yang rosakkan tu kita. Yang rosakkan Islam itu kita. Kita nak jawab apa dengan Nabi? Nabi tanya kita, masa aku tinggalkan Islam itu sempurna dah. Setelah Islam itu sempurna, berlakunya peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketikalah Nabi bagi tahu turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, sehingga akhir ayat, ketika itu sahabat-sahabat menangis, tuan-tuan. Kerana sahabat tahu bahawa Rasulullah hendak diwafatkan, hendak dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zaman ini agama mula rosak, yang merosakkan agama itu kita. Dan jika Rasulullah tanya kepada kita, masa aku tinggalkan Islam ini sempurna dah, kenapa engkau rosakkan Islam tu? Kenapa kau rosakkan agama yang telah aku tinggalkan dulu dalam keadaan yang sempurna? Kita nak cakap apa, tuan-tuan, dengan Rasulullah? Itu yang saya katakan, kita tak mampu nak cakap apa, tuan-tuan, di hadapan Allah dan Rasul bila kita mati kelak. Tak mampu kita nak jawab. Kalau kita tidak mula mengislahkan diri kita daripada sekarang, kita ubahlah sifat dan perangai kita untuk menjadi insan yang lebih baik pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tanggungjawab kita bukan sekadar hablum minallah, tetapi adanya hablum minan nas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, supaya diperoleh i'tiqad yang yakin, kenapa kita perlu jaga tengok akidah kita supaya kita dapat i'tiqad yang yakin?
kepercayaan yang putus, yakni jazam. Sekira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu, maka zahir amalan kita mengikut akidah itu. Kuat mana akidah kita, percaya kita dengan Allah dan Rasul, begitulah zahirnya amalan yang kita keluar daripada anggota yang zahir. Banyak mana kita yakin dengan Allah? Banyak itulah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, Rasulullah ajar kita kan, jangan tinggal. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Hari-hari kita ngaku dengan Allah, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, aku redha ya Allah. Engkaulah Tuhanku ya Allah. Ya Allah, aku redha ya Allah. Aku ikut ya Allah. Kalau bahasa kita orang Melayu macam itulah. Aku redha ni makna ikut. Islam tu agamaku ya Allah. Kalau Islam kata agama kau kata jangan, aku tak buat. Kalau agama kau kata, Islam kata buat, aku buat. Dia kata redha. Redha ni ikut, redha suruh apa buat, Islam suruh apa buat, jangan lawan. Ketika kita melanggar agama Allah, ketika itu kita melawan Allah. Mana mungkin orang yang redha dengan agama Islam, dia tak redha dengan Allah. Kalau kita lawan agama Allah, bermakna kita tak redha Allah itu Tuhan kita. Kerana yang menjadikan Islam agama Islam itu agama kita Allah. Kalau kita tak nak beramal dengan agama Allah, bermakna kita tak yakin dengan Allah. Itu yang saya katakan, zahir perbuatan kita menunjukkan akidah kita. Menunjukkan akidah kita. Disusun perkataan ini cantik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasulah. Maknanya orang yang ikut Islam, tanda dia percaya dengan Nabi. Tanda percaya dengan Nabi ini membenarkan setiap perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan apa yang Nabi bawa. Cantik zikir ni tuan-tuan. Nabi bagi tahu kita. Maka bukan sekadar zikir, tetapi menjadi akidah kita, perjalanan pegangan kita. Inilah orang mukmin. Lain kita tak takut tuan-tuan. Kita takut balik jumpa Allah.
kita tak dapat jadi orang mukmin. Tuan-tuan, setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa masa akan datang. Ya, tak lama lagi dah nak puasa kita. Awal bulan 4 kita nak puasa dah tuan-tuan, sekejap lagi. Ya, cuma saya nak pesan dengan diri saya, dengan tuan-tuan. Kita jangan risau tak dapat hari raya tuan-tuan. Sekarang ke orang bising kan, raya Cina okey, raya India okey kan. Orang bising kan, ni tentu tak dapat raya kita kata. Tak apa tuan-tuan. Zaman ini zaman kita dalam keadaan dizalimi. Jangan takut tak dapat raya tuan-tuan. Tapi takutlah, risaulah kalau tahun ni tak dapat jumpa Lailatul Qadar. Kerana kata Abu Lais As-Samarqand, hari raya umat Islam antaranya mereka yang dapat hari raya, kata Abu Lais As-Samarqand, mereka yang dikurniakan oleh Allah Lailatul Qadar. Ya Allah, tahun ni, Ramadan tahun ni, kurniakan aku Lailatul Qadar. Kalaulah ditakdirkan aku tak dapat suasana hari raya macam 2 tahun lepas, ya Allah, aku redalah. Tapi umur aku dah 60 tahun, ya Allah. Dah 60 tahun aku lalu Ramadan, sekalipun aku belum pernah jumpa Lailatul Qadar. Suasana hari raya Aidilfitri aku tak dapat baru 2 tahun, ya Allah. 58 tahun aku dah seronok dah dengan hari raya Aidilfitri ni. Tapi umur aku 60 tahun, ya Allah, sekalipun aku tak dapat Lailatul Qadar. Tolonglah, ya Allah. Ini orang mukmin. Ini orang mukmin. Ini orang mukmin. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, kuatkanlah akidah kami, ya Allah. Tingkatkanlah keyakinan kami kepada Engkau, ya Allah, sehingga tidak ada ruang ragu langsung kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami ragu kepada Engkau, betulkanlah akidah kami, ya Allah, sebelum kami menemui Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau matikan kami lagi, ya Allah, sebelum kami benar-benar yakin kepada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Umur kami semakin banyak, ya Allah. Sebulan lagi kami akan menemui akan Ramadan yang mubarak, ya Arhamar Rahimin. Bulan ni bulan Rejab, bulan depan bulan Sya'ban. Kami akan jumpa Ramadan, ya Allah. Ya Allah, Ramadan tahun ini, ya Allah, kurniakan atas kami Lailatul Qadar, ya Allah. Jangan Kau jadikan kematian kami sehingga kami tidak langsung dikurniakan akan Lailatul Qadar, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami dalam golongan orang yang rugi, ya Allah, sehingga kan Kau tak berikan kepada kami kurnia yang telah Kau berikan kepada hamba-hamba yang Kau sayang, ya Allah. Ya Allah, besok di akhirat Kau kurniakan atas kami syurga-Mu, ya Allah. Walaupun kami tak layak untuk duduk dalam syurga Firdaus-Mu, ya Arhamar Rahimin, tapi Kau berikan kami syurga walaupun syurga yang terendah, ya Arhamar Rahimin. Kami sedar, kami minta ini kerana kami sedar akan diri kami, ya Allah.
Kami sedar apa yang telah kami buat dalam hidup kami, ya Allah. Kami tak layak, ya Arhamar Rahimin, untuk meminta syurga Engkau yang teramat tinggi, ya Allah. Walaupun syurga yang Kau kurniakan atas kami syurga yang terendah, ya Allah, maka kurniakan atas kami, ya Allah, kerana kami ingin keluar daripada neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.